Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah bersama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya pada pagi ini, sekali lagi setelah agak lama kita tidak bersiaran, Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama sekali lagi untuk menyambung perbincangan kita berkenaan dengan sistem kekeluargaan Islam yang kita amalkan dalam negeri kita ini. Jadi insya-Allah selepas daripada beberapa siri yang lepas, saya ingat 4 ataupun 5 siri yang telah lepas, kita telah membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara asas yang berlaku sebelum daripada perkahwinan. Kita bermula dengan pertunangan, kita lepas pada tu bincang apa-apa syarat rukun nikah dan sebagainya, telah kita bincang dah berkenaan dengan perkara yang berkait dengan perkara asas sebelum daripada berlakunya perkahwinan. Sekarang ni kita telah jelas bahawa apabila sudah cukup syarat dan sudah terbukti dah perkara-perkara tersebut yang menjadi ingredient ataupun bahan kepada perkahwinan tersebut telah pun berlangsung dan akad nikah pun telah berlangsung. Maka sebelum pada kita masuk pada tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini pula, perkara yang penting saya nak ulas sekali lagi sebelum daripada kita teruskan lebih lanjut lagi, apa pun yang terjadi, gapo semua pun, pasangan tersebut mestilah berusaha untuk mendaftarkan perkahwinan tersebut. Hal tu penting. Sebabnya katalah nikah dengan ada wali, ada gapo-gapo semua, tapi perkahwinan tersebut tidak didaftarkan. Maka jika sekiranya apa-apa terjadi, mahkamah syariah dalam negeri kita ni tidak akan mempunyai bidang kuasa untuk membicarakannya. Kata contoh gini nikah di India ke, nak guna macam mana nak daftar CV ke apa semua dulu pun, tapi kena pasti apabila balik kena pastikan bahawa perkahwinan tersebut berdaftar dalam negara kita. Berdaftar. Jadi sebabnya apabila nak buat pendaftaran itulah, maka mahkamah di tempat kita ni akan tengoklah sama ada perkahwinan tersebut telah dilangsungkan dengan betul ataupun tidak. Dia akan tengoklah, dia akan tanya siapa pengantin perempuan, siapa pengantin lelaki, siapa wali, macam mana akad nikah dan sebagainya. Dia akan tengok rukun-rukun tersebut, dan jika sekiranya rukun tersebut telah dapat dipenuhi dengan baiknya, dengan sempurnanya, maka perkahwinan tersebut akan disahkan dan boleh didaftarkan. Dia ceritanya adalah poinnya yang paling besar yang saya nak ulas sekali lagi adalah tersebut mesti didaftarkan. Tu. Ni takut ada orang tanya je. Berapa perlu daftar sedangkan kita nikah molek dah gapo-gapo semua. Tahu mana kata nikah tu molek dah ataupun sah dah. Sedangkan sebabnya kitanya tidak mari serah diri lagi kepada mahkamah yang akan tengok sama ada perkahwinan kita tersebut sah atau tidak. Kemungkinan kita boleh kata bahawa perkahwinan tersebut sah dah sebab walinya kita tubik wali duduk jauh, kita guna wali hakim sana. Mana tahu kata takut pada ketika itunya walinya pergi juga situ, duduk situ. Dalam keadaan dekat dia duduk teruk, cumanya tak sempat nak menghalang perkahwinan. Tu. Jadi dalam keadaan macam itulah. Maka dalam keadaan macam ni, saya nak ulas sekali lagi sebelum pada kita masuk pada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitulah bahawa perkahwinan tersebut mestilah didaftarkan. Kena ada surat nikah. Kena ada surat nikah. Bayarlah berapa denda yang akan dikenakan, berapa bayaran apa semua pun, tapi pastikan supaya perkahwinan tersebut mendapat surat nikah. Okey. Jelas itu dia. Jadi tak timbul isu dah lepas pada ni. Mari jumpa kata nak tuntut anak, kata contoh lepas kalau salah lah perkahwinan tersebut cerai. Nak tuntut anak, nak tuntut nafkah, nak tuntut gua tu, nak tuntut gua ni. Apabila mari ke jumpa dengan lawyer akan tanya dulu, mana surat nikah?
dia tengok surat nikah ni surat alik sia, kata contoh dah, alik sebelah Thailand. Jadi mana surat nikah alik Malaysia? Tak daftar lagi, nikahnya 15 tahun dulu. Nikah 15 tahun dulu, nak mengesahkan perkahwinan 15 tahun dulu tu, boleh tuan-tuan boleh bayar ke berapa susahnya. Adakah dokumen ni dokumen ni setara mana, hak jom nikahnya dulu ada ke tak lagi, ataupun ada kuasa ataupun tidak dan sebagainya untuk mengahwinkan perkahwinan tersebut, maka hak inilah yang akan jadi masalah. Tu kita dapat banyak dalam masyarakat kita nya, memang keadaan macam tu berlaku bila mana perkahwinan tersebut hanging. Tak tahu tak tahu apa status perkahwinan tersebut daripada segi undang-undangnya. Jadi ingat, saya pernah lah 2-3 kes jumpa macam tu. Masa kes mula-mula sekali dulu kita tak berapa pasti sangat, kita daftar juga. Sedangkan kena bantahan kat orang lah, kena bantahan daripada pihak yang kita tuntut tu, mengatakan bahawa perkahwinan tersebut masih lagi belum didaftarkan. So kerja lah pula nak kena pergi daftarkan dulu, lepas pada daftar bayar denda apa semua tu, nak ngesah cerah pula, ngesah dan sebagainya. Lepas pada boleh surat untuk cerah tu, barulah buat perbicaraan untuk menuntut nafkah anak. Tu ambil masa teramat panjang sebelum daripada nak boleh selesai. Tu hak kira boleh selesai tu. Ada tengah keadaan tu gak, sebelah pihak tu gak buat tak tahu lah. Dah cerai-cerai dah. Apa kerjanya? Dalam keadaan macam itulah akan menyusahkan. Jadi sebelum pada kita masuk pada tajuk kita ni. Tajuk kita ni mudah je. Kita selepas bicara dah gapo-gapo semua tu, kita akan bercakap berkenaan dengan perkahwinan, apa selepas daripada berkahwin. Kita selesai dah satu bab. Jadi kita masuk pada bab yang kedua ni. Dalam masuk bab apa sesudah selepas berkahwin ni, kita akan bicara banyak lagi lah. Kita akan bicara kehidupan dalam rumah tangga. Gapo tanggungjawab, gapo hak kepada suami, gapo isteri, macam mana keadaan nusyus, siapa boleh berlaku nusyus, adakah perempuan saja, adakah lelaki saja, adakah ada yang kita namakan sebagai nusyus bersama. Lepas pada tu pula kita akan bicara berkenaan dengan hak kita panggil sebagai keganasan rumah tangga. Dan akhir sekalinya, jikanya tak boleh nak buat gapo dah, nusyuh pun bicara dah, tanggungjawab pun bicara dah, gapo hak pun bicara dah, gapo semua, tapi tidak selesai juga apa yang akan berlaku. Tu kita akan bicaralah. Jadi untuk apa selepas berkahwin ni, dia banyak siri lah. Dia tidak akan habis pada hari ni untuk kita bincangkan supaya dapat menjadi pengetahuan dan dapat jadi pedoman lah kepada saudara-saudara, saudari-saudari, sama ada yang menjadi pengantin baru ataupun pengantin lama, ataupun yang belum berkahwin, untuk persediaan menghadapi rumah tangga. Dan hak ni sebenarnya termasuk dalam saya difahamkan dalam silibus untuk khusus perkahwinan pun ada diterangkan. Cuma detail tak ada lah berkenaan dengan gapo semua kes mahkamah sebagainya. Kita masuk. Okey. Untuk masuk pada tajuk kita ni, apa selepas berkahwin ni, saya nak mulakan dulu dengan alik suami dulu. Gapo tanggungjawab suami terhadap isteri? Ni dia. Dia apabila kita sebut tanggungjawab ni maknanya apa yang perlu suami buat lah. Apa yang menjadi kewajipan kepada suami buat. Dan ada soal laginya disebut sebagai hak. Hak berbeza hak dengan tanggungjawabnya. Tanggungjawab adalah apa yang dia perlu buat, dan manakala hak pula adalah apa yang dia boleh peroleh, apa yang sepatutnya dia dapat. Jadi dalam perbincangan berkenaan dengan hak dan berkenaan dengan hak dan tanggungjawab ni lah, hak dan tanggungjawab ni, itulah akhir sekalinya jika sekiranya tak puas hati juga gapo tanggungjawab ataupun hak, maka pihak yang lain atau pihak kita sendiri boleh nak pergi menuntut. Ni benda-benda saya sebut ni adalah benda yang boleh dibuat tuntutan lah pada akhirnya. Cuma tak saya sampai situ.
Kitanya berharap supaya dengan kita tahu benda ni kita tahu apakah hak dan tanggungjawab ni tidak sampai pada pihak ke situ. Sebab sepatutnya apabila sudah terjadi apa-apa benda ataupun tidak terjadi apa-apa benda, maka kita sudah tahu dan kita sudah faham apa tanggungjawab dan apa hak. Tanggungjawab kita boleh dituntut hak oleh pihak lain, dan hak kita boleh tuntut daripada pihak lain yang menjadi tanggungjawab dia. Tu daripada segi perbincangan kitanya. Jadi kita akan mulakan iaitulah berkenaan dengan suami ni, apakah tanggungjawab suami terhadap isteri. Secara gambaran umumnya, kita boleh katalah bahawa suami ini adalah sebagai ketua rumah tangga, sebagai ketua keluarga yang akan memimpin dan mencorak sebuah rumah tangga. Jadi dalam keadaan macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah menggariskan banyak ayat-ayat Quran, ayat-ayat dalam Qurannya yang berkait dengan kewajipan seorang suami kepada isteri. Satu ni kita sebut, yang pertamanya apabila sudah mula-mula berkahwin, perkara mula-mula sekali yang menjadi kewajipan. Maksud wajib ni apa? Wajib kena bui lah. Kalau tak bui berdosa, dan sekiranya tak bui juga, ahli isteri boleh menuntut. Sama ada tuntut dengan cara siapa pada perikat, pergi ke mahkamah lah. Pergi ke mahkamah. Dan siapa pada perikat, isteri ni, dia boleh menahan diri dia dari menyerahkan diri kepada suami. Gapo hak tu? Hak ni adalah hak yang betul-betul terjadi sebaik saja selepas daripada akad. Iaitulah wajib ke atas suami untuk memberi mas kahwin kepada bakal isterinya. Apabila menikah, maka kena bui. Dia menjadi kewajipan dengan akad. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jadi kewajipan. Mas kahwin ni kita faham dah. Adalah mas kahwin yang disebut semasa akad nikah tu lah. Jika sekiranya sebut kata 10,000, maka 10,000 lah yang menjadi kewajipan. Jika sekiranya sebut 5,000, maka 5,000 lah yang menjadi kewajipan. Yang tidak ya tak boleh nak tawar dah. Sebab itu adalah mahar yang disebut semasa akad nikah. Dia menjadi hak mutlak kepada isteri. Tak boleh suami dia panggil nawar ke nak cucu, memang kena bui 10,000. Kalau lepas pada bui 10,000 tu isteri kata ambil wak modal ke, tu sukuh dah. Hak tu lain. Hak tu kita tidak bicara dalam ni. Tapi hak kepada isterinya adalah untuk mendapatkan sebagaimana yang telah disebut. Kalau tak sebut pun sendiri, apabila suami bui tu, dia kena tengok kepada keadaan. Tengok, kalau tak sebut, saya terima nikahnya, saya terima nikahnya. Macam tu je. Qabiltu nikahaha. Jawab apabila Tok Emil kata okey sah, tak terigat ke gapo ke. Tak ingat sebut mahar ke gapo semua tu, tak apalah. Tapi apabila sudah nikah tu, sebelum daripada isteri menyerahkan dirinya kepada suami tadi, maka dalam keadaan macam tu suami kena bayar. Berapa? Tengok kepada mahar misil. Tengok kepada keadaannya. Ni jadi keliru lah sikitnya. Berapa ya isteri tu sanggup terima. Tapi kalau sekiranya pergi ke mahkamah ada tak puas hati ke apa semuanya, mahkamah akan tengoklah kepada kakak dia dulu berapa, sepupu dia berapa, dia tu mengaji tingkat mana, banyak mana, gapo semua tu. Dalam keadaan macam itulah, maka dalam keadaan macam tu mahkamah akan menetapkan berapa sepatutnya seorang wanita yang mendapat pendidikan sehingga SPM adalah sebanyak 5,000, kata contohlah. Ngaji sampai PhD kena 15,000, kata contoh. Lepas tu sepupu dia dulu tengok berapa, orang kampung dia tarah dengan dia berapa. Jadi dalam keadaan macam tu, mahkamah akan tetap. Jadi sebanyak itulah yang perlu
dibayar. Dah. Itu adalah merupakan satu kewajipan. Satu kewajipannya maknanya jika tak bui gak hutang, dia jadi hutang. Jadi hutang sehinggalah mas kahwin tersebut dilunaskan. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kita sebut berkenaan dengan nafkah. Nafkah sama ada zahir ataupun batin. Ini adalah merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan dan dilaksanakan kewajipannya oleh seorang suami. Nafkah zahir. Nafkah zahir ni kita boleh bagilah, mahkamah kita tengok kepada beberapa benda. Satunya kita boleh bagikan kepada dua. Satunya nafkah tempat tinggal, tempat tinggal, kediaman bersama suami ataupun isteri, iaitu rumah ataupun tempat tinggal yang selayaknya, yang memberi keselesaan dan keamanan. Dia tak mesti rumah tu ada kolam, bilik 15. Tak perlu. Jika sekiranya maknanya ia selayaknya untuk tinggal dan memberi keselesaan dan keamanan. Boleh tutuplah, sama ada rumah teres ke, rumah banglo ke, tak timbul isu rumah banglo ataupun rumah teres, rumah ada kolam, rumah tak ada kolam, rumah ada eskalator ataupun nak duduk tingkat 15 troika ke sebagainya. Tak timbul isu tu. Hak pentingnya adalah kewajipan kepada suami apabila berkahwin adalah untuk menyediakan satu tempat tinggal yang sesuai dan selesa bagi keamanan isteri tersebut. Menyewa ke, rumah sendiri ke, tak apa, tak ada masalah. Dia sampai pada perikat dia. Sampai pada perikat nafkah ni, kalau sekiranya nak tuntut kemudian, mahkamah akan peregalah. Kalau sekiranya dia akan tengok kepada tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ialah masa duduk sekali dengan suami tu tak apalah. Misal kata contoh selepas daripada lepas pada bercerai dalam masa iddah tu lelaki perambak. Apabila perambaknya perambak isteri tu bik daripada rumah, sedangkan tak sepatutlah dia sepatutnya tinggal di situ. Jadi mahkamah akan perega berapa rumah sewa yang sepatutnya, berapa harga rumah sewa yang sepatutnya untuk isteri tersebut tinggal dalam masa iddah tersebut. Kalau kena 300, 500, mahkamah akan tengoklah. Sebab menyediakan tempat tinggal bagi isteri ini adalah merupakan satu kewajipan. Dah. Okey, satu. Ada setengah kata duduk dengan tak apalah. Maknanya dia boleh duduk sekali dengan tok tua, duduk ada bilik dia khusus untuk duduk bersama suami isteri tu. Tak apalah. Duduk dengan siapa ke apa semua pun, tapi atas keselesaan. Ini kena bicaralah, kena tanya selesa ke dak ke apa semua tu, kena mendapat mendapat perhatian daripada pihak suami. Yang pertama, itu daripada segi tempat tinggal, maskan dipanggil. Yang keduanya, yang dimaksudkan dengan nafkah zahirnya juga adalah keperluan hidup, iaitu makanan, pakaian dan peralatan yang munasabah dan selayaknya menurut kemampuan suami. Makanan, pakaian dan peralatan. Makanan makanlah, makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Tu kena sedia. Yang selayaknya, ialah tidak tak perlulah beli caviar, beli barang-barang mahal apa semua tu. Tidak dah. Maksudnya makanan yang selayaknya, makanan asasi untuk hidup, sebagaimana yang suami itu sebut makan. Jadi kena beringatlah, kalau sekiranya pitihnya sebanyak tu, maka suami tak boleh nak membazir lah. Jadi haramlah pula jika sekiranya dia ke arah dia, tapi ke arah dianya dia menyediakan macam-macam lah, sampai pada perikat beli rokok lah, beli gotu sebagainya, tapi isterinya tengah nak makan. Tak boleh macam tu.
Ya, tak boleh macam tu. Dan saya pernah kendalikan kes ni apabila ada tuntutan ni, mahkamahnya tengok, kata contoh dia, isteri dia bekerja dah sebagai cikgu. Dia pagi tu dia tubik dah, dia tak makan pagi. Dia tubik rumah pada pukul 7 tu tak ada dah. Lepas tu makan tengah hari. Makan tengah hari, makan pukul 11 tu, pukul 10 11 tu kan, brunch dia panggil tu. Tu mahkamah kira. Makan tengah hari, balik makan di rumah. Jadi sudah ada keterangan mengatakan bahawa suami tu memang duk beli beras, beli sayur ke apa semua dah. Dia masuk makan di rumah, makan tengah hari, makan malam bersama ke apa semua tu. Tapi mahkamah masih lagi mengambil kira bahawa untuk makan dia tu pada pukul makan sarapan pagi dan juga makan brunch tadi adalah menjadi kewajipan kepada suami juga. Sebab itu adalah merupakan masa makan yang biasa. Kalau duduk di rumah pun masa tu duduk makan juga. Tapi oleh kerana dia duduk sekolah tidak makan sekali pun, menjadi kewajipan kepada suami juga untuk menyediakannya. Lelah hari ni lelah. Nikah boleh lah, sedap lah. Tapi kena mikir mana benda-benda ni dia sudah menjadi kewajipan. Yang lah ni tak apalah. Kemungkinan tidak tanya, tidak berebut, tidak kata. Tapi kalau sekiranya siapa pada peringkat masa balah berebut, pergi ke mahkamah, maka akan timbul lah isu-isu ni. Akan timbul isu-isu ni untuk minta. Contoh dia tadi saya sebut makanan macam itulah. Berapa dia akan perga lah. Katalah makan pagi sepatutnya 7 riyal. 7 riyal, 5 riyal nasi lemak, nasi belauk pagi lah ni 5 riyal dah. Lepas pada tu air 2 riyal. 7 riyal. Dia letak 7 riyal. Lepas tu makan dalam pukul 11 tu kuih 2 butir, roti canai ataupun roti canai sebutir. Lepas pada 3 riyal, 2 riyal. 10 riyal. Jadi kira lah berapa hari, berapa lama apa semua tu dia tidak beri tu, maka mahkamah akan kira untuk makanan tersebut. Tu kalau sekiranya untuk dua tu je. Kalau sekiranya makan tengah hari pun dia tak beri, tak buat balik nah beras. Balik di rumah sehingga terpaksa isteri tersebut guna belanja dia sendiri, duit dia sendiri buat beli beras, buat beli sayur, buat beli ikan, buat beli makan tu, dia pula nanuk ke apa semua tu, nak minta lah ni tak berani. Minta kemudian apabila sudah berlaku perceraian, maka boleh tuntut daripada hak kira berapa hari, berapa tahun, berapa bulan ya suami dia tidak membayar nafkah daripada segi makan tadi. Tu makanan. Ya seterusnya dalam kategori tadi juga disebut pakaian. Pakaian ni jadi satu kewajipan juga untuk suami menyediakannya. Sekurang-kurangnya mahkamah kita lah ni kita tengok kepada kebiasaan lah. Tak kira lah selasari dia baju tu dalam 2-3 bulan sekali. 2-3 bulan sekali tu adalah merupakan satu kewajipan. Tapi contohnya kalau masa mula-mula menikah tu, mana kena sedia, dia menjadi kewajipan dia untuk menyediakan semua. Pakaian semaya, pakaian dia untuk sehari-hari. Dia daripada segi kewajipan tu. Cuma kita tidak timbul lah ni sebab dia isteri mari bawa dah beg apa semua, tidak timbul lah isunya. Tapi daripada segi kewajipannya apabila ada tuntutan, maka suami tersebut menjadi kewajipan untuk menyediakan pakaian yang sewajarnya. Timbul pula isu dia. Dah boleh jawab lah ni sebab menjadi kewajipan juga untuk menyediakan pakaian yang menutup aurat lah. Isteri tadi kalau isteri boleh katalah bapa tak tutup tudung ni sebab tu lelaki tak beli tudung. Kemungkinan boleh jadi jadi sebab berkewajipan kepada suaminya untuk menyediakan pakaian. Dia apabila sebut pakaian agak, ia lengkap lah, ia menutup aurat kepada isteri tadi. Janganlah pula apabila saya sebut macam ni minta tudung harga berapa? 200, 300. Tak lah, tak perlu. Tudung bawah harga 15 riyal pun jadilah. Tudung Turki murah-murah pun boleh dah, asal menutup aurat. Dia secukupnya yang selayaknya bagi perempuan tersebut, dan berdasarkan juga kepada kemampuan suami tadi.
Dan peralatan yang munasabah dan selayaknya menurut kemampuan suami. Peralatan ni barang-barang atas rumah lah. Sisir kata contoh lah, peralatan yang munasabah. Dan termasuklah juga berkenaan dengan kenderaan. Kenderaan. Dia nak pergi ke tempat mana-mana hak sepatutnya sebagainya tu adalah menjadi tu. Cuma saya nak ulas sikit lagi berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan nafkah ni. Kejap dengan nafkah ni dia panjang lagi lah sebenarnya perbincangan tersebut. Kejap tak jumpa pula dah. Okey. Dalam apa ni perbincangan ada sepotong ayat Quran wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf tadi berkewajipan maulud al mauludi lahu ni dalam manhaj adalah kitab fiqh manhaj ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dr. Mustafa Al-Khinnya dia sebut kata bahawa wa alal mauludi lahu tu dalam ayat tersebut bermaksud suami, dan dhamir pada ayat rizquhunna wa alal mauludi lahu rizquhunna tadi adalah balik kepada isteri-isteri, yang memberi makna bahawa menjadi kewajipan kepada suami-suami memberi nafkah kepada isteri-isteri. Ini sebagai satu penetapan bahawa memang bab nafkah ni adalah menjadi kewajipan kepada suami. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Berkewajipan bapa pula iaitu suamilah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu, isteri mereka, dengan sebaik-baiknya. Tuhan sebut jelas memberi makan dan pakaian. Tadi walaupun pakaian ni sebagaimana saya sebut tadilah dia tidaklah sampai pada pikat hari-hari, tapi dia adalah merupakan satu kewajipan juga berdasarkan kepada uruf. Ni dia tengok kepada uruf lah, berapa pakaian yang sepatutnya 2-3 bulan sekali. Tu kalau sekiranya pakar sama lah dia pakar sama buruk, maka kena beli baru pula. Maka nak ayatnya bahawa daripada segi pakaian atas ni, tujuan pakaian adalah untuk melindungi dia daripada terbukanya aurat dia, terdedahnya dia kepada kepada kesejukan ataupun kepanasan. Itu adalah menjadi kewajipan kepada suami. Jadi wajiblah menjadi satu kewajipan yang tidak dapat tidak. Dia siapa pada peringkat dia dalam enactment pentadbiran kita sendiri pun, dalam enactment keluarga Islam kita, pentadbiran keluarga Islam kita ni pun sebut kuasa mahkamah memerintah nafkah bagi isteri. Jadi kalau sekiranya suami tidak menunaikan tanggungjawab dia, maka isteri berhak untuk pergi ke mahkamah untuk mendapatkan apa-apa yang tidak disempurnakan tadilah saya sebut tadi, iaitu tempat tinggal, makan, minum, dan apa-apa peralatan yang munasabah yang sepatutnya diperolehi oleh suami tadi, maka dia boleh pergi. Enactment kita sebut kata tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Dia boleh tuntut dia. Kalau nak agak, kalau berani, kalau segera itu masa dalam perkahwinan tu lagi sebelum pada cerai pun kita tuntutlah. Kalau sekiranya dia suami tidak bayar, dan mahkamah boleh memerintahkan, ada kuasa di pihak mahkamah untuk memerintahkan suami bayar. Dan saya nak beritahu dah, jika sekiranya sebelum daripada mahkamah perintah, dia tak ada istilah dia panggil ada stalker. Dia tak ada istilah. Jadi kita tak boleh nak pergi cagar ke mana-mana. Tapi apabila mahkamah sudah perintah bahawa suami kena bayar sebanyak sekian jumlah tu, maka apabila sudah ada perintah tersebut, isteri boleh bawa perintah tersebut sebagai cagaran untuk dia
apabila ada stalker tu dia boleh cagarlah. Kalau sekiranya suami dia tu meninggal dunia dan meninggalkan harta, sebelum pada bagi saka tu dia boleh pergi minta dulu ni, kata mahkamah telah perintah sebanyak ni, bekas suami dulu tidak bayar lagi. Maka pada ketika itu dengan stalker hak dia ada tadi, perintah tadi, dia boleh mendapatkan apa ni, hak dia yang telah tertangguh sekian lama. Begitu juga siapa pada peringkat apabila mahkamah perintah tu, dia kalau sekiranya dia pergi brutal dengan siapa-siapa tu, mahkamah boleh perintah kepada suami untuk bayar. Dia tukar daripada hak isteri tadi pergi kepada suami untuk membayar gapo hak isteri tadi brutal. Tu dah. Pada peringkat tu. Bukan setakat dia ni boleh, kalau sekiranya dia dapat perintah untuk apa ni, untuk nafkah anak ke apa semua pun, dia boleh buat macam tu juga. Siapa pada peringkat lain ni, kerajaan kita telah membenarkan potong gaji daripada suami ataupun bekas suami. Potong gaji. Kalau suami tu gaji 2,000 ke, mahkamah perintah bayar 300 bulan, maka boleh pergi direct selalu majikan kena potong gaji dia tu, bayar dalam akaun isteri. Pecah selalu. Dalam keadaan macam tu. Tu kuasa perintah yang boleh diberikan oleh mahkamah. Tertakluk pada hukum syarak lah. Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Dalam ada beberapa kes kalau kita nak baca ni, saya baca dah. Dalam kes Halim Azman Haji Sulaiman lawan Nurizam binti Muhammad Lazim, Mahkamah Qadi lama ni Kuala Lumpur ada menyebut apabila tanggungjawab dan kewajipan memberi nafkah kepada isterinya yang menuntut tidak ditunaikan dan yang menuntut telah membelanjakan daripada wangnya sendiri untuk nafkah dirinya, dan di samping itu membayar perbelanjaan api dan air pada tiap-tiap bulan, maka nafkah yang ditunaikan itu adalah menjadi hutang dan tidak gugur kecuali ia ditunaikan atau dilupuskan oleh yang menuntut. Jelas ada? Apabila dia pergi tuntut di mahkamah, dia sebut kata sepanjang ni duduk atas rumah ni, tak apalah duduk atas rumah ni, tapi air api yang menjadi tanggungjawab kepada suami tadi, beli beras, makan apa semua tu, saya perhabis daripada duit saya sendiri, daripada gaji saya yang sepatutnya suami yang tunaikan. Maka apabila kira mahkamah tengok satu tu, maka mahkamah kata apabila tanggungjawab dan kewajipan memberi nafkah kepada isterinya yang menuntut tadi tidak ditunaikan dan yang menuntut telah membelanjakan daripada wangnya sendiri, daripada duit dia sendiri untuk bayar, untuk makan dia, untuk pakaian dia, untuk alat-alat dalam rumah dia dengan bayar air, api dan sebagainya pada tiap bulan, maka nafkah hak isteri sempurna kan tadi, hak bayaran yang isteri buat tadi untuk makan dia, untuk minum dia, untuk pakaian dia, untuk bayar api, bayar air apa semua tu, dan kemungkinan juga termasuk dengan dengan makan anak apa semua tu, adalah menjadi hutang yang tidak akan digugurkan, yang wajib ditunaikan oleh suami selepas pada tu. Dia akan tutup daripada harta daripada suami. Jadi apabila boleh perintah tu, saya kata pentingnya adalah perintah. Apabila dapat perintah tu boleh guna. Jadi sekali mati sekalipun, apabila suami meninggalnya, bekas suami meninggal tu, sebelum pada bagi saka ni dulu. Sebelum ni perintah dulu 50,000 dulu kata contoh sebelum pada bagi. Jadi akhir sekali tinggal 10,000 lagi lah untuk bagi sebagai faraidnya pada yang tinggal. Dah. Dia adalah pendapat dalam dalam contoh tadi tu, dalam kes Halim Azman Haji Sulaiman tadi, Mahkamah Qadi Besar Kuala Lumpur memerintahkan ia kena tuntut. Ia kena tuntutnya adalah suami membayar nafkah tertunggak sebanyak 5,400, iaitulah untuk selama 36 bulan 3 tahun. Dia kira untuk 150 riyal setahun, sebulan kali 36 bulan, sebab pada masa tunya boleh sehingga 3 bulan yang kebelakangnya dia panggil tertunggak. Okey dah. Selesai situ. Hak tu daripada segi nafkah. Selesai nafkah.
uh, ayat-ayat Quran menjadi kewajipan tu kita sebut dah tadi, askinuhunna min haitsu sakantum mawujidikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal mengikut kemampuan kamu. Itu sebagaimana saya sebut tadi lah. Tidak semestinya apabila sebut rumah tu agak kena sebut banglo ataupun ada kolej, kondo dan sebagainya. Tak perlu. Jadi tempat tinggal tu adalah tempat tinggal yang selayaknya, yang sesuai untuk tinggal. Dia. Um, lah tak leh lah duduk atas butir rumah kita suami isteri tu berkongsi pula ruang tamu dengan pasangan-pasangan. Tu bukan tempat tinggal tu. Bukan tempat tinggal, nak duduk sebentar sejam dua boleh. Tapi sebagai tempat tinggal tu tidak dikira. Jadi kalau sekiranya rumah tu sebut duduk sekali dengan tok tua tu dengan 15 16 pasangan lain lagi duduk, tak tahu mana tu tidak tidak selayaknya. Kita tengok kepada keadaan. Okey, dua selesai dah. Satunya yang pertama tadi nafkah mas kahwin yang wajib tadi, ia telah sama ada sebut ataupun tidak sebut masa akad nikah. Dan yang keduanya adalah nafkah zahir dan batin. Kita bicara dia adalah nafkah zahir saja. Nafkah zahir termasuklah tempat tinggal dan juga makan minum, peralatan pakaian dan sebagainya. Yang ketiga yang menjadi kewajipan, hak tu daripada segi material lah. Yang ketiganya juga daripada segi tanggungjawab seorang suami kepada isterinya adalah bergaul dengan isteri dengan baik, mesra dan kasih sayang. Ni tanggungjawab bukan sebab kita suka ke dia suka kepada kita. Dia tidak jadi macam tu dah. Dia apabila sudah berkahwin dengan sebab akadnya, maka menjadi tanggungjawab. Suka ke tak suka ke, kena bergaul. Suami tadi kena bergaul dengan isteri dia dengan baik, mesra dan kasih sayang. Kalau selama kening perangai pongoh kecek gapo pongoh pun kena atur, kena ajar supaya kecek tu kecek baik, tidak kata jenis kecek backing. Sebab menjadi tanggungjawab dah. Tanggungjawab tu bermula bila? Bermula dengan akad. Tak apalah selama kening kecek dengan orang gapo semua, dengan orang lain backing pongoh ke gapo semua tu, menyebabkan orang dengar sikit telinga, sikit gigi dengar perkataan dia. Tapi apabila dengan isteri, kena buatlah. Pijak semut tak mati ke ataupun gapo-gapo apa, sebab tu adalah menjadi tanggungjawab. Orang kita lah, dia lah tidak kata siapa dah. Kita je take for granted apa dah bini kita kan, ikut kita lah nak kecek kan. Jadi sama-samanya macam tu lah, kita take for granted. Sebab sebabnya pasangan kita. Pasangan kita ikut kita lah nak buat gana apa dah. Tapi dengan orang ni pula, kecek, lemah, lembut dan sebagainya. Dia tak boleh nak jadi macam tu. Jangan duduk dengar lah dengan kata-kata tu deh. Kata nak tubik malam payah ke apa tu, jangan kena rata ke binding lah, kena pakai besi, tali besi lah, kena ikat, tak boleh tubik malam. Tapi sebenarnya sebelum pada tubik malam nak jumpa dengan sesaing tu, kena tanya dengan isteri dulu boleh ke tak. Kena tengok reaksi dia. Bukan kena tanya tu kemungkinan dia jawab gay lah, nak gay kak. Tapi kena tengok reaksi dia suka ataupun tidak. Jadi kena balance lah dalam keadaan macam tu. Dan ahli isteri pula janganlah duduk halal siapa begitu mau. Ni 7 hari 7 malam pun tak benar sekali habuk. Sedangkan suaminya nak gilah juga nak tengok bola sebentar, macam tu dah. Nak pergi mana-mana tu. Jadi dalam keadaan macam tu, saya balik semulanya, iaitu bergaul dengan isteri dengan baik, mesra dan kasih sayang. Bapa saya kata kewajipan ni sebab berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Tuhan sendiri perintah. Tuhan sendiri perintah, bukan kata sebab apa. Tapi dengan sebab perintah daripada Tuhan menjadi kewajipannya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna, dan bergaullah dengan mereka perempuan-perempuan itu dengan baik.
Kena kecek baik, kena cara kecek dengan mesra, kasih sayang tengok kau dia tu dengan perasaan yang tidak kata beci lah, tidak pada beci. Kalau ada perasaan beci pun kena tukar kepada perasaan kasih sayang. Ada kita duduk biasa kecek, kecek sikit, kecek tak sedap apa, kena tukar kepada kecek dengan perasaan sedap dengan isteri. Dengan orang lain loh lah. Nah, tapi dengan isteri. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan benda ni menjadi tanggungjawab kita bermulanya dengan akad yang telah kita lafazkan bersama tadi. Okey. Itu yang ketiga dah. Yang keempat, hendaklah berlaku adil sekiranya suami itu mempunyai isteri lebih daripada satu. Ni saya tak berapa nak ulah panjang lah dia sebab tak biasa juga. Gani ni. Cumanya nak sebutnya adil ni secara mudah lah. Gapo kalau sekiranya kepada isteri itu isteri pertama bui ga tu, maka kepada isteri kedua pun kena bui ga tu lah juga. Dah kena tengok lah. Tapi cuma takut macam ni je. Isteri pertama hobi dia satu benda dah. Isteri kedua hobi dia satu benda lain. Tiba-tiba oleh kerana nak berlaku adil, bui itulah tu hak serupa. Tu tidak berlaku adil juga tu. Tidak berlaku adil juga. Cuma adil ni adalah kita tengoklah hak tu isteri suka macam mana, hak ni isteri suka macam mana, maka berlaku adil. Cuma skalanya orang sebut daripada segi berlaku adil ni, daripada segi nafkah, kalau hak tu beri banyak tu, hak tu kena beri banyak tu juga. Kalau hak ni makan banyak tu, maka hak ni pun makan banyak tu juga. Kalau sekiranya daripada segi balik ke rumah bermalam, maka hak tu berapa malam, hak tu pun kena berapa malam juga. Lebih macam tu lah. Ataupun kalau sekiranya pada bulan ni bawa hak ni pergi jalan, maka tak boleh lah hak ni nombor 2, hak nombor 3 ni dibiarkan tidak bawa pergi jalan. Tidak tidak adil lah orang panggilnya. Jadi adil ni adalah berdasarkan kepada keadaan yang sesuai dengan kelakuan suami dan isteri tersebut tu. Itu lebih kurangnya saya nak syarah panjang pun tak biasa bab ni. Tak tahu. Dah. Okey. Yang kelima, suami berkewajipan menahan diri dari menyakiti, berlaku kasar dan sebarang perbuatan yang memudaratkan isteri tanpa sebarang sebab. Suami berkewajipan menahan diri dari menyakiti, berlaku kasar dan sebarang perbuatan yang memudaratkan isteri tanpa sebab. Jelas ada? Maknanya ayat ni jelas ni menunjukkan bahawa suami itu dia sifat dia sama-sama dah. Sifat dia sama-sama macam tu dah. Kemungkinan ada hak jenis backing, ada hak jenis tangan tu cepat sangat. Ada gapo pak selalu. Jadi dalam keadaan macam tu, suami berkewajipan, wajib menahan diri dari menyakiti, berlaku kasar dan sebarang perbuatan yang memudaratkan isteri tanpa sebarang sebab. Sebagai sebab tu kita bicara kemudian. Gapo tu kemudian. Cumanya wajib atas suami dulu untuk menahan diri. Siapa pada perikat ni, saya percayalah bakpo terjadi benda ni nya, ya sehingga menyebabkan pemerintah kita terpaksa masuk dalam taklid. Terpaksa buat taklid hak selepas daripada berkahwin. Jika saya ataupun wakil saya jika saya menyakiti tubuh badan isteri saya ataupun meninggalkan isteri saya selama 3 bulan ataupun lebih, dan sebagai hak kita baca taklid selepas daripada berkahwin tu dia. Bakal ini dengan sebab benda ni terlalu amat banyak terjadi dalam masyarakat sebelum pada ni. Tinggal isteri 3 bulan tengah tak tahu berita ataupun tak beri nafkah. Tak beri nafkah, tinggal tak tahu mana pergi situ tempat tu setempat ni sebagainya, dengan tak tahu berita. Lepas pada tu mudah sangat menyakiti tubuh isterinya. Oleh kerana benda ni terlalu amat banyak lah, saya rasa lah, saya percaya bahawa dengan sebab
dengan sebab perlakuan seperti itulah, maka KJLnya pada satu ketika dahulu telah memasukkan peruntukan supaya setiap suami yang lepas berkahwinnya buat benda ni, bertaklid. Dengan sebut lepas pada tu kan, tu email Allah tu, baca ni. Saya sekian-sekian nama apa semua tu, sebagai tu dengan ini bertaklid bahawa jika saya meninggalkan isteri saya selama 3 bulan atau lebih, atau saya ataupun wakil saya tidak memberi nafkah yang apa ni, yang sewajarnya kepada isteri saya, ataupun saya menyakiti tubuh badannya, uh, maka apabila dia mengadu kepada qadi berkenaan dengan kelakuan saya tak buat gani tadi, maka apabila sabit pengaduan dia, maka dia bayar seria kepada qadi, maka tertalaklah dia dengan satu talak. Tu sebut benda macam tu. Sebab apa tu? Sebabnya adalah untuk mengelakkan pada suami. Ya, memang bakali pemerintahnya telah tengok banyak kejadian sangat berlaku. Gi ke mahkamah, isteri kena pukul, isteri kena goda ke suami dan sebagainya, menyebabkan luka, menyebabkan luka tu boleh sembuh. Tapi hak hak luka dalam hati ni, tu hak masalah, menyebabkan isteri tu jadi dia panggil inferiority complex, tengok orang ngeri, takut, jadi tidak yakin kepada diri dia. Tu hak lebih bahayanya. Maka sebab itulah, maka ada perkataan apa ni, perkataan taklid yang telah diwajibkan kepada kita. Dan taklid ni memang berjalan lah. Ke atas isteri lah pula untuk apa ni, ambil perhatian hak gapo suami dia telah sebut. Kalau apabila kahwin tu kahwin lah. Tapi siapa pada masa tidak, suami telah melakukan benda-benda yang dia sebut tadi, iaitu kata contoh, dia tinggal tubik pada rumah, tak tahu gimana. Tak tahu gimana tu, 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan, tak tahu mana. Jadi isterinya terkotak-kating di rumah, tak tahu nak buat gapo, nak tak tahu lah. Tak tahu mati ke hidup ke apa semua tu, maka dia boleh pergi ke mahkamah. Mahkamah pergi mengadu, royak kepada hakim, mengatakan bahawa suami saya sekian ni telah tubik di rumah pada berapa hari bulan, dah sampai hari ni 5 bulan dah tak balik lagi. Tak pernah balik, tak tanya khabar saya, dan juga tak hantar nafkah kepada saya. Maka pada ketika itu kena terai boleh royak macam tu, dan kita bawa saksi lah pula. Isteri bawa saksi pula kepada mahkamah, royak kepada mahkamah. Saya duduk sebelah rumah ni, memang saya tahulah, saya tengok sama, sebab kereta suami dia ni kereta sekian masa nikah dulu. Lepas pada tu lama benar dah tak balik. Saya ingat dalam 2 kali raya dah. Kata contohlah. Mana keterangan duk seorang saksi boleh royak macam tu, 2 orang saksi boleh royak macam tu, maka mahkamah jikanya dia puas hati dengan keterangan tersebut, dia boleh mensabitkan bahawa suami tadi telah tidak balik. Dan dia minta isterinya, jika sekiranya dia lah apabila bawa mahkamah tu nak taklid tu nak ngesah taklidnya, maka dia bayar seria kepada hakim mewakili suami dia. Maka dalam keadaan macam tu, maka tertalaklah dia dengan satu talak. Dia bolehlah apabila habis hadah ke apa semua tu, boleh boleh atas dia adalah sebab tidak suami isteri lagi, untuk kahwin lain, untuk tubik pada rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan hak menyakiti tubuh badan tadi. Menyakiti tubuh badan tu kan, duduk di rumah, kena pukul ke apa semua, jangan duduk taruh lama lah benda-benda tu. Jangan duduk taruh lama. Yang pertama sekali, kena apabila menyakiti tubuh badan ni, kemungkinan ada dia menyakiti tubuh badan ni apabila pukul je. Sama ada cedera ataupun tidak, tak apa, tak ada masalah. Sebab taklid kita, perkataan kita tu sebut apabila menyakiti tubuh badan. Apabila rasa sakit, kena jetik ke kena gapo, jetik pun sakit, kalau tak puas hati kan, bawa pergi ke apa ni, ke mahkamah lah, untuk sebut kata suami saya menyakit jetik saya sehingga menyebabkan tak bekas pun tak apa, menyakiti tubuh badan saya. Saya tak puas hati hari ni, saya mari nak mengesah taklid bahawa suami saya telah melakukan perkara tersebut. Bawa saksi, ya boleh itu, boleh memberi keterangan, kata
Ialah tengok ni tak ada, dia kemungkinan akan berjadi berlakunya sumpah wallahi wabillahi wa tallahi lah dalam mahkamah tentunya. Tapi nak ayatnya bahawa isteri mempunyai hak untuk menuntut, untuk mengesahkan taklid dalam, jika sekiranya berlaku benda ni. Apabila menyakit macam tu, mahkamah sekiranya menyabitkan, boleh. Sampai pada peringkat mahkamah kata okey, mahkamah mendapati bahawa sabit perlakuan menyakiti tadi, maka uh, jatuh talak satu dengan talak satu khulik, talak tadi, maka bercerailah dengan satu talak. Cumanya dalam pada peringkat ni, jadi masalah isu semuanya adalah daripada pihak perempuan lah. Dia tahu dah bahawa taklid, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa benda yang terjadi di sebalik taklid tadi. Sebabnya taklid tersebut tak boleh nak jatuh macam tu, dia mesti disahkan oleh mahkamah. Sebab sebut bahawa apabila isteri saya mengadu kepada qadi tadi, dia tidak akan jadi macam tu di rumah, macam tu je. Dia kena bawa pergi kepada mahkamah. Dan apabila sebut bawa kepada mahkamah ni, dia perlu kepada pembuktian lah. Dan sini masalah semuanya. Mari sengih-sengih, tak tahu nak royak gapo. Lepas pada tu mana ada saksi tengok ke? Saksi pula nak kalut cari dia. Jadi kena mikir selalulah apabila kita nak bawa pergi ke mahkamah tu, kena ada, masa kata contoh kena pukul. Kena pukul tu, adalah pergi apabila kena pukul tu, dengan kata ada bebel tu pecah lagi ke apa, pukul gambar sikit situ, lepas pada tu kita pergi ke bala polis buat report dia, lepas pada tu polis akan hantar pergi ke hospital ambil laporan perubatan, lepas tu balik boleh laporan perubatan tu kan bawa pergi jumpa lawyer lah untuk samai dan untuk buat taklid untuk ngesahkan taklid di mahkamah tu. Tu barulah cepat ni kan. Kes apa jalan panjang sangat di mahkamah tu sebab masalah-masalah yang terjadi di peringkat perempuan apabila dia tidak dapat menyediakan dan dapat bui apa ni dia panggil pembuktian kepada mahkamah. Tu lepas hari terek, lepas tu 2 bulan lagi pula pergi mahkamah, tak boleh nak royak gapo juga, tak tahu nak royak gapo, dia tidak tu. Dah. Okey, tu adalah yang kelima dan yang terakhirlah yang saya nak sebut pada hari ini, yang menjadi tanggungjawab kepada suaminya pula adalah menjadi kewajipan suami untuk memberi keizinan kepada isterinya untuk menziarahi keluarganya. Menjadi keizinan, menjadi kewajipan kepada suami untuk memberi keizinan kepada isteri. Takut siapa pada peringkat ada ni. Bawa balik jumpa rumah. Jumpa apa ni? Jumpa ayahmu, melawat keluarga, tu tak boleh. Tak boleh. Menjadi kewajipan kepada suami pula untuk memberi izin apabila isteri dia kena minta. Cumanya ahli isterinya pula nak tobik gi tu kena minta lah. Tu adalah merupakan hak suami lah, iaitu apabila hak suami kepada isterinya, iaitu menjadi kewajipan kepada isteri adalah untuk beritahu kepada suami dia nak pergi ke mana-mana. Kena royak lah. Nak pergi balik jumpa ayah betul. Jadi apabila minta macam tu, menjadi kewajipan kepada suami untuk bui. Kecuali kalau suami kata boleh, suami kata tidak izin. Tidak izin. Tadi kita kata bahawa menjadi kewajipan kepada isteri, menjadi kewajipan kepada suami dia untuk minta, untuk memberi keizinan. Tapi boleh suami kata aku tak izin. Tapi mesti ada alasan kukuh lah bapa tidak izin. Sebabnya di tempat tu, atas rumah tempat ayah dia tadi, kata ada COVID-19. Maka suami itu sebab mempunyai alasan kukuh untuk tidak membenarkan isteri dia pergi balik ke rumah ayah dia. Sebab situ COVID-19 sedang berleluasa. Kata contoh. Jadi pada peringkat tu barulah kewajipan dia tu tertanggal, tidak menjadi kewajipan untuk memberi. Dalam keadaan biasa, kalau sekiranya tak ada gapo-gapo, menjadi kewajipan kepada suami untuk memberi keizinan kepada isteri untuk menziarahi keluarganya.
Tu dalam keadaan tu. Jadi sebenarnya dalam banyak-banyak apa semua tu hak besar sekalinya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf tadilah, iaitu kita pegang bahawa apabila sudah berlakunya akad, maka hendaklah bergaulah dengan mereka tu dengan perkata dengan cara yang baik. Itulah lebih kurang yang saya nak sebut pada hari ini nya berkait dengan tanggungjawab suami terhadap isteri. Kita pergi kepada sela-sela dah apa yang selepas berkahwin ni. Jadi sebabnya kita sebut juga berkenaan dengan undang-undang ni, walaupun sebut dia adalah daripada segi pengajaran agama, daripada segi nafkah ke apa semua tu, tapi apabila pergi kaitan dengan undang-undang pula, sebabnya apabila kita sebut hak dan tanggungjawab, dia akhir sekali boleh pergi jika sekiranya nak tuntut, kita boleh menuntut daripada mahkamah. Dan apabila sebut mahkamah kan, masuk undang-undang pentadbiran, undang-undang keluarga Islam kita lah. Itulah yang kita nak bawa. Dan insyaAllah pada minggu depan je pula kita akan tengok gapo pula tanggungjawab isteri yang tidak, rasanya saya difahamkan bahawa tahun depan ada pula, minggu depan tak ada dah, walaupun pada tahun ni hari akhir pada tahun depan, tahun ni nya tak ada dah kelas. InsyaAllah kuliahnya pada selepas pada ni, lepas daripada tahun barulah, untuk sesambung juga daripada siri yang kedua adalah apa selepas daripada perkahwinan. Dan insyaAllah kita akan sentuh banyak sebagaimana saya sebut tadilah, tanggungjawab isteri pula. Lepas tu kita akan bincang berkenaan dengan nusyus, dan kita akan tutup sekali untuk tajuk ni dengan keganasan rumah tangga. Kita sebut setara mana boleh nak pergi minta mana, mahkamah magistrate ke, mahkamah syariah ke dan sebagainya, dan apa kesan jika sekiranya tidak patuh kepada perintah-perintah tersebut. Sekian wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.